Tapi saya tak nampak dia punya chat kat sini dia. Right. Okay, kita sambung tadi. Saya merupakan Ansara Taiping tahun 95-96. Maksudnya dah berapa tahun? Dah lebih 20 tahun kan? Keluar daripada maktab lah. Alhamdulillah ini baru kembali. Terima kasih kepada saudara Ibrahim. Okay. Anak-anakku kira semua pelajar-pelajar ni di maktab sebagai anak-anak saya lah kan. Okay. Tingkatan 5, anak saya yang sulung pun tingkatan 5. Maksudnya tapi your junior lah. Sebab kamu sebenarnya sepatutnya dah keluar lepas tingkatan 5 kan. Kamu semua adalah permata anugerah Tuhan. Maksudnya permata pelbagai. Kita ada jenis permata yang kecil, besar semua. Semua permata. Memang semua sangat berharga. Okay? Jadi jangan sia-siakan. Permata tu macam mana pun rupa dia, orang tetap panggil dia permata lah. Okay? Tetap berharga. Alhamdulillah. Ada permata lepas digilap lah, baru lebih bersinar. Ada yang memang dah terus cantik macam tu kan. Macam mutiara ke. Tapi apa-apa pun, ingat tu, kita semua adalah permata anugerah Tuhan. Okay. Okay, ni antara kenangan indah saya di maktab. Ni sebab tu kejohanan sukan lah, olahraga tahun 96. Itu saya. So ini saya just ambil gambar tu, snap daripada album lah, sebab kalau nak buka daripada album nanti takut gambar dia dah terkopak-kopak kan. So dalam album saya macam inilah rupanya sebenarnya saya susun kan. Okay. Intan, saya homeroom Intan, rumah sukan Intan masa tu. Saya waktu tu sebab apa saya suka sangat, sebab saya dapat bantu junior menang perbarisan sebab saya komander lah untuk perbarisan, bukan komander maksudnya saya instruct mereka lah untuk perbarisan rumah sukan Intan waktu tu. Okay. Dan kami menang lagi lah, dan rumah sukan Intan waktu tu champion waktu saya tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Alhamdulillah. Okay. Ini antara yang kenangan saya lah. Selain tu banyak yang lain juga, tapi kalau share yang tu je, baik saya share album saya je hari ni kan. Okey, jadi perkongsian kita hari ni ialah bagaimana memilih. Jadi yang selepas ni apa lagi? Okey, ini juga antara kenangan indah di maktab. Waktu ini hari graduasi ya. Ini pun saya just take snap picture daripada album graduation day. Ni bersama ada kawan saya, Dr. Zufina. Sekarang ini di Kementerian Kesihatan ya, pengarah bahagian swasta tu kalau tak silap saya kan. Yang ini saya bersama dengan cikgu-cikgu saya, Cikgu Juria sekarang di MARA kan, MARA HQ. Dulu Cikgu Juria Cikgu Kimia, Cikgu Zabaria, Cikgu Bayo, ni Cikgu Mazwian, Cikgu Fizik kan. Okey. Waktu ni di DS lah. Saya tak pasti keadaan DS, rupa dia macam mana sekarang. Tapi di DS selepas graduasi, masa tu perasaan saya tak tahu. Maksudnya macam agak sedih lah. Maksudnya cikgu-cikgu cakap, kenapa? Menangis, takut. Saya cakap sebab saya akan lepas SPM, kita tak tahu. Walaupun saya dah ada sikit lah pilihan lah masa tu. Okay? Perasaan saya ni lebih kurang macam ni lah. Macam Elza cakap into the unknown tu kan. Okay. Sebab kita lepas SPM saya rasa macam saya nak masuk satu dunia yang luas sangat. Yang mana dah ada sikit-sikit keputusan tapi saya tak tahu. Kita takut kan, sekolah semua orang jaga kita. Bagi kita makan 6 kali sehari. Okay. So lepas ni kalau saya dah keluar dari sekolah macam mana? Okay. So itu perasaan kita lah. Saya tak tahu apa perasaan anak anda semua sekalian kan sekarang ni. Tapi sekarang ni sebab anda semua yang penting ialah SPM lah. Jadi masih lagi belum keluar sekolah sampai at least sebulan lepas ni. Okay. Jadinya okay. Sebenarnya masa waktu di tingkatan 5 dulu, saya adalah seorang yang menghadapi kesukaran untuk memilih apa saya nak ambil selepas tu, apa bidang saya. Sebab bila saya buat inventory kerjaya, tak ada mana-mana kerjaya yang sesuai dengan saya pada waktu tu. Memang tak ada. Memang tak masuk dalam mana-mana kategori pun. Maksudnya, dan lepas tu, bila kita kenal, saya kenal sendiri diri masa tu, kalau saya nak jadi doktor, walaupun yelah semua subjek kita boleh bawa kan. Saya pernah cakap dekat grup ESPKG saya, grup 1, you are given
gifted, talented kan. Jadinya kalau dapat apa-apa task pun insya-Allah boleh buat sebenarnya kan. Saya nak ambil medik, saya mabuk darah, saya tak boleh ambil medik. Saya nak ambil engineering, saya sebenarnya tak berapa pandai inovasi dan kurang mencabarlah. Tapi benda tu sebenarnya boleh dibentuk lah kan sebenarnya. Okay. Saya nak jadi cikgu, kawan-kawan saya banyak cakap saya nak ajar orang matematik, orang ramai yang tak faham. Okay. Lepas tu, saya fikir saya nak disuruh rumah sepenuh masa ke, suruh rumah berjaya ke, tapi saya perlu bekerja, saya perlu decide untuk pilih kerjaya kerana saya perlu bantu keluarga. Okay. Sebab mak ayah bukan daripada golongan yang senang, jadinya saya masih lagi perlu memilih untuk manfaatkan apa kebolehan yang saya ada. Jadinya pada tingkatan 5 tu selalu saya berjumpa dengan guru kaunseling untuk nak bincang kerjaya apa yang mungkin boleh saya ceburi, dan saya telah decide, saya telah memilih untuk mengambil kejuruteraan yang paling saya boleh nampak secara fizikal, iaitu sama ada kejuruteraan mekanikal atau kejuruteraan industri. Pada waktu tu lah. Kerana apa? Kerana saya rasa saya nak apply, saya nak sesuatu yang apply daripada fizik dan juga matematik. Maksudnya saya suka applied mathematics and also applied physics. Jadinya maksud saya rasa saya nak ambil kejuruteraan sama ada mechanical atau industri. Dan waktu interview tu mock interview lah sebenarnya. Waktu tu Mara masih gunakan perkara tu. Mock interview saya pilih, saya cakap saya nak buat A-level dululah. A-level, dan masa tu saya pilih saya nak buat di Malaysia kerana isu keyakinan lah. Okay? Tapi sebenarnya ada sebahagian kawan-kawan tu yang dah confirm nak buat betul-betul engineering gitu, dan dia memang suka mencabar dan dia memang offer untuk nak pergi luar. Dapatlah, memang dapat pergi luar lah pada waktu tu. Okay? Jadinya alhamdulillah selepas SPM, masa tu guna result trial lah kan, SPM RSM lah sebenarnya kan, telah dihantar oleh Mara untuk mengikuti A-level di Ceras. Okay, A-level tu nama program dia Accelerated A-level. Maksudnya kita buat lebih cepat lah daripada A-level biasa. A-level biasa sepatutnya 2 tahun, tapi yang tu ialah setahun setengah. Sama juga seperti matrikulasi sekarang. Matrikulasi bagi pelajar yang mungkinlah kebanyakannya ialah 2 tahun, tapi bagi pelajar yang cemerlang, kamu boleh ambil setahun kan, matrikulasi setahun saja. Okay, so lepas daripada A-level, sewaktu A-level tu saya dapat interview daripada The New Straits Times Press, Malaysia Berhad, NSTP, surat khabar NST tu kan, berita harian Metro tu, untuk menaja. Jadinya saya accept tu untuk sambung ke ijazah, ke degree. Pada waktu tu zaman Kawat, Mara sebenarnya ada hantar tapi limited untuk batch saya yang di A-level Ceras masa tu. Sebenarnya ada 3 orang. Tapi waktu tu pun saya tak berapa, masih lagi belum berapa confident. Jadi saya milih untuk cakap dengan Mara. Sebenarnya Mara nak hantar ke Unit 10 lah, tapi maksud saya pilih untuk buat di UM sebab saya nak kurangkan hutang lah sebenarnya, sebab Unit 10 mungkin dia agak mahal. Walau bagaimanapun sebenarnya di sewaktu daripada SPM, daripada A-level ke degree tu, NST juga ada offer lah sama ada nak hantar ke Monash ataupun ke Unit 10 ke, tapi saya cakap kat NST, saya nak ke UM lah sebab saya nak kurangkan hutang, itu je lah saya punya intention lah kan. Okay? Dan alhamdulillah selepas A-level saya lanjutkan pelajaran di Universiti Melaya. Okay. Ini sebenarnya ni waktu tahun 2000, saya masuk UM tahun 98 dan graduate tahun 2002. Alhamdulillah. 2000 ni sebab millennial kan, sebab itulah millennial lah. Saya ambil gambar ni tahun 2000 bersama dengan roommate saya, okay, di UM. Alhamdulillah. Dan masa tu di bawah sponsorship NST lah, sebab Mara riliskan saya lah kan. Okay. Lepas daripada tu, okay, belajar betul-betul degree gitu gini, dan bila kita dah buat pilihan tu, masa saya dah buat pilihan ke UM, belajar sebaik mungkin, dan alhamdulillah dengan berkat semualah doa guru-guru ibu bapa semua, alhamdulillah saya tamatkan pengajian kejuruteraan mekanikal saya dengan ijazah kelas pertama lah di Universiti Melaya. Pointer final saya CGPA 374 insyaAllah.
Okey. Jadinya untuk hari ni kalau kita ada nak pilih, anak-anak mungkin ada persoalan-persoalan ni keliru nak pilih bidang apa, tak tahu nak jadi apa. Saya rasa ni ada kebanyakannya dah tak keliru, okey. Cuma jikalah ada yang masih keliru ke kan, betul ke pilihan saya, apa nak buat kalau kita rasa tak kena. Okay. Ada pula mungkin soalan saya nak masuk medik tapi saya risau saya tak mampu. Boleh ke saya berjaya dalam pilihan, dalam bidang pilihan mak ayah saya? Mungkin ada persoalan-persoalan lain kan pada waktu sekarang ni, anak-anak semua. Oops, okay. Jadi hari ni kita nak share lah ataupun kita nak bincang sebenarnya. Bukannya share, saya share sebab saya dah awal dulu kan, dah awal daripada anak anda semua. Bukannya saya yang terbaik lah kan, okay? Sebenarnya perkara-perkara dan perbincangan ni pun saya dah bincang dengan Cikgu Aisyah. Maksudnya Cikgu Aisyah banyak membantu jugalah daripada segi input supaya guide lah yang bersesuaian dengan semua dengan pelajar-pelajar. Okey, macam tadi kamu semua adalah pemata. Jadi yang paling penting kita kena yakin diri bermanfaat. Kita nak buat pilihan kan, yakin diri kita bermanfaat. Maksudnya Tuhan tak jadikan kita sia-sia. Mesti ada sesuatu yang kita boleh manfaatkan untuk manfaat orang lain. Kan? Ingat, sebaik-baik antara kamu adalah yang paling banyak manfaat kepada orang lain kan, macam cikgu kan contohnya. Cikgu banyak membantu kita. Okay, alhamdulillah. InsyaAllah saya yakin diri kita bermanfaat sebab kita nak pilih, nak contribute dalam apa kan. Dan kedua, kita kenal potensi diri kita sendiri, kelebihan, kekurangan. Okay. Yang ini macam mana kita nak tengok, kalau anak-anak semua pernah buat SWOT analisis ke, baguslah kan. Mana yang belum ada tu mungkin kita boleh tanya daripada kawan-kawan kan. Ataupun kita analyse, tanya mak ayah kita, kelebihan, kekurangan. Maksudnya kita berpijak di bumi nyata. Okey? Apa yang kita di belah mana, faktor apa yang kita kuat dan faktor apa yang kita lemah. Sebab bila kita nak buat pilihan selepas SPM, pilihan hala tuju ni, dia bukan setakat untuk kita belajar tapi ia adalah pilihan untuk hidup kita lah selepas ni. Mungkin Cikgu Aisyah pernah cakap, kita akan spend untuk 30 tahun akan datang ke kan? Untuk pilihan kita yang kita buat sewaktu SPM ni kan. Sebab itulah unit bimbingan kaunseling banyak buat macam-macam inventory kan. Inventory personality kejaya, inventory apa lagi yang ada 16 personalities semua tu kan. Itu semua tu sebenarnya sangat membantulah untuk kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Okay. So nombor tiga poinnya ialah buat pilihan berdasarkan kelebihan kita, kebolehan kita ada dan juga minat. Maksudnya kalau kelebihan, kebolehan tu sesuai dengan minat kita, alhamdulillah. Hari tu masa ESPKG, Nur Aisyah kan, Nur Aisyah ada kat sini. Dia tanya kalau ada antara kelebihan kita dan minat kita nak pilih yang mana kan. Waktu tu saya dan penerbit lagi satu, Cik Rizal memang setuju untuk cakap pilih yang minat lah. Okay. Sebab dekat sini kami tahu semua anak-anak sekalian memang ada kebolehan tu kan. Okay. Tapi kalau katakanlah ada di antara kita yang memang betul-betul minat sangat pun tapi kita agak kurang lah kebolehan kita dalam aspek tu, mungkin kita perlu pertimbangkan semula dalam bidang tu. Yang penting sebenarnya kebolehan dan minat tu dia kena selari lah. Okay. Macam mana nak cakap macam ni, maksudnya kalau kita nak memilih, kita pilih apa yang kita boleh sumbangkan. Macam tadi yang pertama, yakin diri bermanfaat. Tapi dalam aspek mana yang kita boleh manfaatkan kelebihan kita tu untuk kita sumbangkan pada orang lain. Maksudnya still buat pilihan berdasarkan kebolehan kita yang selari dengan minat kita. Okay. Perkara yang keempat ialah peka dan bijak ambil peluang yang ada. Maksudnya sekarang ni anak-anak semua sedang nak fokus pada SPM kan, dah selepas SPM MADASM, alhamdulillah. Jaga kesihatan, jaga mental, fizikal semua tu, peka dan bijak ambil peluang. Maksudnya sekarang ni, lepas ni Cikgu Aisyah akan guide untuk daftar UPU kan. So sekarang ni kita daftar je UPU dulu, dan jika
ada peluang-peluang, contohnya macam saya tadi tu, saya ada peluang untuk NSTP interview kan, untuk taja, kita boleh ambil peluang yang lain tu, tapi mana peluang yang ada, yang datang tu, ambil dululah. Cuma waktu saya dulu, mungkin keputusan yang agak tidak berapa baiklah yang saya telah tolak untuk pergi keluar apa semua tu. Saya harap anak-anak lebih beranilah daripada saya kan, peka dan bijak ambil peluang yang ada kan. Okay. Waktu tu saya ambil tajaan NSTP sebab saya fikir lepas saya graduate, insyaAllah saya terus ada peluang kerja lah, kerjaya terus ditawarkan kepada saya. Ada pro and cons. MARA punya waktu tu, MARA jika saya first class sepatutnya lah saya akan terus di waive lah, akan tak perlu bayar apa-apa, dia akan jadi scholarship. Okay. Sama juga dengan sekarang, kalau PTPTN sebenarnya bagi pelajar yang dapat first class 3.7 ke atas, PTPTN akan waive, dia akan jadi daripada pinjaman, dia akan jadi scholarship, tak perlu bayar apa-apa kan. So benda-benda peluang-peluang tu, scholarship, tajaan-tajaan daripada mana-mana, pelajar semua kena peka lah. Kebiasaannya kadang-kadang kalau kita belum ada mana-mana tajaan, waktu kita semester 1 di universiti, masa degree nantilah biasanya akan ada peluang-peluang untuk kita minta ke macam-macam yayasan, yayasan bank rakyat, yayasan negeri-negeri. Sewaktu saya master, saya dapat Yayasan Sultan Iskandar Johor. Maksudnya yayasan almarhum Sultan Iskandar Johor ada bagi pada warga Johor lah. Sebenarnya pada warga negeri lain, lihat pada yayasan masing-masing, okay? Akan ada banyak. Zakat juga ada bagi yang layak. Okay? Itu adalah peka dan bijak ambil peluang. Okay, yang kelima, bersedia dan berani hadapi cabaran. Bila kita dah buat pilihan, macam tadi kan, kita dah yakin manfaat, kita dah kenal kelebihan kekurangan, kita buat pilihan berdasarkan apa yang kita ada tu, berdasarkan bumi yang nyata, pijak di bumi yang nyata, kita kena bersedialah, okay? Buat mindset yang apa-apa pun selepas ni, kita bersedia untuk tempuh. Okay? Maksudnya akan ada ujian, cabaran, macam mana yang anak-anak semua dah ambil keputusan sebelum ni kan, nak masuk ke MRSM Taiping. Bukannya senang kan duduk, bukannya senang untuk jadi PKP student kan. Tak sesenang, kadang-kadang orang nampak tak apa memang dah pandai, tapi sebenarnya ada ujian kita kan di maktab. Saya pernah alami tu, dan alhamdulillah anak saya pun sekarang ni seorang PKP di TGB. Saya tahu macam mana stresnya sebenarnya jadi pelajar PKP, tapi sebenarnya kita dapat balancekan stres tu kan. Maksudnya masuk aktiviti sukan, wakil sekolah, co-curriculum, benda tu semua dia balance kan kita punya stres dan dia memupuk lagi lah, maksudnya dia menggilap lagi permata yang ada dalam diri kita, insyaAllah. Poin yang keenam, kita buat perancangan masa depan. Okay. Yang ini perancangan masa depan, bukan setakat perancangan masa depan, setiap pilihan yang kita buat tu kita kena buat perancangan lah. Maksudnya dari semasa ke semasa kita akan sentiasa buat pilihan dalam hidup kita. Bila kita buat pilihan, sertakan dengan perancangan bagaimana kita nak penuhi pilihan kita tu. Okay. Contohnya, yang paling terdekat dengan saya yang baru saya lalui ialah pada tahun 2019, saya buat pilihan untuk saya nak buat sangkut industri. Saya sebagai pensyarah, walaupun saya dah ada pengalaman industri setahun di NSTP, tapi belum cukup lagi. Saya perlu untuk setahun lagi untuk saya fulfill keperluan professional engineer di Malaysia. Okay. Jadi, masa tu saya pilih untuk buat sangkut industri di Cyberjaya, saya di Melaka. Jadinya kita kena rancang lah bagaimana saya nak fulfill tu untuk urusan keluarga supaya tak tercecer. Tapi saya perlu berada di Cyberjaya seminggu, so balik hujung minggu. So semua benda tu perlukan perancangan yang teliti lah. Dan yang ketujuh, poin ni daripada Cikgu Aisyah sebenarnya, lepas kita pilih, peka, bersedia buat perancangan, kita kena berani bertindak, buat tindakan tu. Sebab kadang-kadang kita rancang je kan, tapi kita takut-takut. Jadinya berani bertindak. Sekarang ni tindakan dia apa? SPM, lepas tu mohon UPU kalau ada, ataupun kita dah buat pilihan berdasarkan kebolehan minat, lebih buat lagi study kan. Study lagi pilihan kita tu untuk kita lebih banyak input lah, lebih banyak ilmu berkenaan apa yang kita nak ambil tu. So inilah dia sebenarnya
tips ni tips biasa je bagi yang memang dah confirm apa nak buat, rasanya tiada masalah sangat. Bagi yang masih ragu-ragu, mungkin boleh membantulah sedikit. Okay. Ini rajah ni saya tak ingat dapat daripada mana, tapi saya dah share dengan grup 21 kan ESPKG, betul tak? Siapa? Ain, Wan Nabil, lagi siapa? Aisyah, Daniel dengan Anis kan? So yang ini rasanya semua boleh tafsirkan sendiri. Maksudnya kita kena tahu tujuan hidup kita apa? Purpose. Kalau bagi yang Muslim, kita sebagai hamba Allah kan? Hamba dan khalifah. Jadi kalau career tu yang warna biru muda dekat situ. Kalau career kita match dengan passion, okay, apa yang kita minat tu dia akan berikan satisfaction dan kita akan buat dengan yang terbaik, what you do well, kan. Still dalam ni set subset kan, nak belajar math asas kan, ini topik yang paling senang kan. Alright, career dengan vocation ni what we feel we want to do ke, what we feel good for us to do kan, okay? Boleh cari kan siapa yang English yang power tu, dia akan berikan comfort and what the world will pay for you. Mungkin Ibrahim Halil, saudara Ibrahim dia boleh, kalau yang tu dia boleh bagi talk yang sini ke kan, maksudnya orang memang cari dia ke, okay, untuk nak buat apa, itu bagi comfort pada kita kan, ketenangan. Okay. Yang ni pula fulfillment ni kita buat macam kerja-kerja amal kan, kita ada ketabahan kat situ, minat, dan kita nak buat kebajikan, kita buat benda yang kita suka, fulfillment. Right? Okay. Contentment ialah apabila kita gabungkan charity dengan vocation tadi, what the world needs. Okay. Tapi kita boleh tengok sekarang ni untuk yang dalam stage anak-anak semua, mungkin kita lebih kepada nak pilih yang ini kan, career, passion, vocation ni kan, satisfaction dengan comfort. So buat pilihan betul-betul, cari apa dia minat yang kita betul-betul minat dan kelebihan kita di mana. Okay, untuk kita selarikan dengan minat tu. Okay. Rasanya dalam okay, ni sedikit the essence of strategic planning. Ni sebenarnya bagi kalau orang-orang yang dia ada strategic thinking, kalau bagi top management ke untuk apa-apa organisasi, mungkin dia adalah orang-orang yang terlibat dengan strategic plan. By Stephen Covey, semua orang pernah dengar kan, dulu saya di maktab memang pengetua saya, Tuan Haji Ahmad Roslan, memang selalu dia tiap-tiap hari tiap-tiap pagi dia akan cakap pasal yang habit tu kan, 5 habits semua tu, 7 habit kan. Kat sini antara ayat-ayat yang kita suka ialah I am not a product of my circumstances, I am a product of my decisions. So you need to decide, okay? In every point throughout your life, you need to decide, kan? Lepas tu always begin with the end in mind pun. Macam tadi kan kita fikir kita nak jadi apa purpose kan? What's our purpose? Tu semua always begin with the end in mind lah. Lepas tu kita perlu faham kan, seek to understand first. Maksudnya nilaikan diri kita, then to be understood. Seek first to understood, then to be understood. Seek first to understand, then to be understood. Okay. Dan lagi satu yang ni kita tentukan perkara yang utama. Macam buat tu untuk anak-anak sekarang, perkara yang utama ialah fokus untuk SPM, buat yang terbaik. Di samping itu jika ada peluang mana-mana, ambil peluang tu. The main thing is to keep the main thing. Okay, yang ni juga menarik. Okay. Dan kalau strategic planning sebenarnya dia tak lari daripada, ini contohnya lah, contoh strategic planning, benda ni tak perlu serabut sebenarnya. Bila kamu perlu buat ni, kamu buatlah kan. Setiap orang ada visi kita dalam hidup kita. Mungkin kalau siapa yang belum ada visi kita nak edit apa? Apa matlamat utama kita dalam hidup? And then misi. Kita boleh tengok visi, misi, maktab kan. Contohnya macam tu lah. Macam mana susah dia cikgu-cikgu nak buat visi, misi, maktab. So untuk kita pada peringkat individu, mungkin kita juga boleh ada visi, misi kita yang mana disupport oleh value, nilai-nilai kita. Kita nak fokus dekat area mana. Sebenarnya benda ni kita boleh apply dalam hidup bukan setakat dalam organisasi. Okay.
Okey, yang satu benda yang menarik juga sebenarnya pada tahun 97, tarikh dia dekat sini 21 hari bulan 4 tahun 97 waktu saya di A-level, saya sebenarnya ada buat sesuatu yang similar lah dengan tadi tu, strategic plan ke apa, master plan untuk hidup saya. Saya buat waktu tu saya di A-level kan, maksudnya pada tahun 90, pada tahun 97, 98, 96, 98 lah sebenarnya. Okey. Masa tu saya reflect balik semula apa yang saya dah ada. Ini sebenarnya saya start dengan satu mission statement yang kalau saya perasan tadi tu kita tengok strategic plan, kita ada visi, misi kan. Terus sebenarnya atas ni ada mission statement saya nak jadi apa gitu gini. Dan lepas tu saya reflect balik semula daripada kecil, daripada lahir sampailah di A-level masa tu. Benda ni saya revise waktu saya sampai di universiti lah. Lepas tu saya tak tengok sangat. Okay, semua saya put dekat situ. Masa tu saya berangan lah, saya tulis 98 sampai 2001. Tapi saya grad 2002 sebab saya buat 3,5 tahun. Masa tu saya masuk odd semester, saya masuk bulan 11 sebab saya daripada A-level yang sepatutnya pergi keluar tapi saya tak nak, saya stay ke dalam. Jadinya saya terpaksa atur sendirilah semester pengajian saya pada waktu tu. Saya cuma tulis kat situ 2002 sampai 2004 mungkin saya jadi engineer dekat mana-mana tu. Tapi alhamdulillah lah dapatlah jadi di NSTP masa tu. Dan lepas tu state sekali jika masa tu saya ingat jika untuk saya mendirikan keluarga, lepas tu memang selepas saya jadi engineer, plan saya untuk saya nak masuk ke academic field. Kenapa? Sebab ada sebab-sebab tertentu yang itu mungkin boleh tengok di website saya lah jika di Weebly saya bagi yang berminat nak tengok kenapa saya nak masuk. Lepas tu saya tulis saya nak jadi lecturer of engineering at ada one of private college ke apa benda. Saya tak terfikir pun, tak tahu pun UTM masa tu kan, okay. And then lepas tu saya tulis lagi saya nak jadi apa. Lepas few years saya jadi lecturer, sebenarnya saya nak jadi apa? Jadi individu lah. Macam yang alhamdulillah saya sekarang. Bila saya tengok balik sebenarnya masa ni saya tak tengok kan, lepas saya masuk ke UTM ke apa saya tak tengok. Dan sebenarnya sampai tahun 2009 ni pun memang betul lah saya lecturer. Dan lepas tu saya pergi buat PhD tahun 2009 sampai 2013. Alhamdulillah semua tu Allah yang rancang. Kita hanya letak sedikit perancangan kita tapi perancangan Allah lebih besar lagi lah yang matchkan dengan perancangan kita. Okay, maksudnya sekarang ni jangan kita happy-happy saja, jangan bersedih. Okay, tumpukan pada SPM, dapat sebaik mungkin, kita punya rencana dan Allah pun punya rencana. Yakin rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Trust to Allah, Allah knows you are tired, Allah knows you are trying, Allah knows it's difficult to you. But know that Allah will never put you in a situation that you can handle. Okay? Jadi ini bunga daripada saya untuk semua. Okay, semoga dimudahkan dalam membuat pilihan untuk anak-anak semua. Didoakan kejayaan cemerlang buat semua. Okay, sekali lagi ini bukit kecil sikit daripada saya. Okay, dah. Doktor, okay, kita ada soalan, doktor. Okay, ada soalan ya. Sekarang ni saya stop sharing. Kita ada soalan. Saya stop sharing. Ada 2 soalan. Okay, sebab saya tak nampak saya tengok. Alright, okay. So kita ada 2 soalan. Alright, boleh. Ada kat chat, dekat bahagian chat tu. Okay, nampak. Okay, soalan dia, apakah antara halangan yang akan dihadapi dalam permohonan dan kemasukan? Apa antara halangan ataupun cabaran kot saya rasa lah. Maksudnya, apa yang pelajar perlu beware? Apakah halangan yang akan dihadapi? Boleh. Boleh nampak dalam chat dah sekarang. Tadi masa sharing saya tak nampak chat. Okay, minta maaf. Okay. Halangan yang akan dihadapi dalam permohonan dan kemasukan. Mungkin tak apa clear kat sini, tapi antara halangan yang kita hadapi untuk kita mohon dan masuk. Okay, kita perlu fikir, satu, kita minat di mana lah kan, bidang apa kita nak buat apa. Dan adakah kita betul-betul cukup strong dalam bidang yang nak pilih tu? Adakah kita rasa kita boleh sustain belajar dengan momentum yang macam kamu di Maktab sekarang ni sampai kita habis belajar? Adakah bidang yang kita pilih tu sebenarnya long term sesuai dengan jiwa kita? Maksudnya kita betul-betul ke boleh contribute dalam bidang tu untuk 30 tahun lagi? Macam tadi sebenarnya saya pun tak apa yakin kan. Saya ambil mechanical engineering sebab saya rasa saya nak sesuatu yang fizikal lah. Sebab saya nak sesuatu yang nampak, apply mathematics and physics.
Sebab tu saya pilih A-level. Okay. Jadinya dekat situ apa halangan ni, maksudnya lepas tu kita still lagi perlu untuk decide lah. Lepas tu saya rasa untuk jadi engineer, saya tak rasa maksudnya engineer yang betul-betul di lapangan, saya tak rasa itu memenuhi jiwa saya untuk 30 tahun akan datangnya. Seperti mana yang saya buat plan tadi tu, sebenarnya lepas tu saya rasa selepas saya pada beberapa tahun jadi engineer, saya plan untuk masuk education field. So maksudnya apa halangan yang akan dihadapi dalam pembangunan kemasukan. Okay, apa lagi ya? Fik, boleh nak unmute ke nak tanya pun boleh Fik. Boleh kita berbincang untuk bercakap. Fik. Okey, lepas tu kita ada Kurator Aini. Fik dia tak boleh bercakap. Suruh tulis. Oh, nak tulis lagi. Okay, kita pergi Kurator Saya Aini rasa dulu. dalam tu kan. Saya rasa antara halangan dengan halangan yang pelajar ni boleh akan hadapi dalam permohonan dan kemasukan ni adalah persaingan daripada calon lain yang lebih bagus dari segi pencapaian akademik dan kurikulum. Betul tak? Sebab mereka setiap program yang mereka pilih tu sebenarnya akan ada je orang lain yang pilih juga. Jadi pihak UPU selalunya dia akan tengok pada pencapaian akademik dan aktiviti kurikulum lah kan, sebagai dia punya penanda aras. Yang itu betul juga kan, maksudnya betul. Kita betul, tapi being a student kan, from PKP student, rasanya semua anak-anak dia kuranglah masalah daripada segi itu kan. Kecuali kalau okeylah, sebab itulah kita kena tengok betul-betul. Tapi jika adalah, mungkin ada yang macam hari tu dia kata dia bukannya straight A student ke, dia susah nak dapat straight A ke gitu-gitu. So yang itu dia kena carilah dekat bidang mana yang boleh suit dengan dia punya Wan Habil saya nampak dekat situ. Okay. Yang kita boleh suit dengan pencapaian kita tu. Okay. Maksudnya kat situ halangan kita sebenarnya satu benda kena saya cakap mungkin competition kan. Competition sekarang ni banyak. Tapi macam anak-anak semua dah belajar kan dekat maktab, macam mana kita nak highlight ourselves tu. Satu, pencapaian tu memanglah kena pencapaian yang cemerlang lah kan cikgu. So pencapaian tu memang tak dinafikan lah, maintain your performance kan. Tapi bilalah katakanlah, kalau katakan untuk kemasukan tu akan ada interview, kamu semua dah ada dah pengalaman tu kan. Maksudnya highlight yourself lah. Be confident dengan apa. Sebab waktu tu macam saya dulu, saya pilih mekanikal engineering. Walaupun saya tak berapa confident sangat masuk, tapi be confident with the decision that you decide at that time lah kan. Maksudnya walaupun kita tak nampak confident yang jangka masa panjang, tapi waktu tu bila kita decide, highlight yourself, buat research study berkenaan bidang tu, macam mana kita nak confident kan orang yang nak ambil kita lah untuk bidang-bidang tertentu tu ataupun scholarship ke mana-mana. Okey, Kurator, saya skip dulu yang fake tu nanti kita mungkin boleh kembali ke situ kalau ada masanya. Memilih kejayaan pilihan kita atau kejayaan yang diperlukan dunia pada waktu sekarang. Mana lebih penting, sebab takut jika pilihan kejayaan kita kurang peluang pekerjaan. Okey, macam berbalik kepada tadi, berdasarkan kebolehan dan minat kita lah untuk jangka masa panjang kan. Kebolehan dan sebenarnya nanti pada satu waktu insya-Allah benda tu akan diperlukan juga yang kita belajar tu. Kan macam dia kata sekarang ni, kejayaan diperlukan dunia pada waktu sekarang. Sebenarnya mungkin kita boleh study sikit dan cari mana dia punya merging point dia. Kejayaan pilihan kita dengan kejayaan yang diperlukan dunia pada waktu sekarang. Apa contoh kejayaan yang diperlukan dunia tu? Okey, lebih penting. Sebab takut jika pilihan kejayaan itu kurang peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan juga salah satu consideration lah. Tapi jangan selalu fikirkan yang itulah, sebab jika kita bagus dalam bidang yang kita ambil tu, sebenarnya peluang pekerjaan tu memang dia akan ada. Orang perlukan kita kan, sebab macam tadi kita ingat tak ada yang sia-sia lah sebenarnya bila kita buat tu. Dan sekarang kalau perasan, setiap universiti dia dah, macam kami di UTM, kami ada silibus juga untuk nak membentuk usahawan. Maksudnya kita bukannya setakat untuk nak bekerja makan gaji, tapi kita juga boleh menjana kerja kita sendirilah kan. So, maksudnya kalau katakanlah bidang tu
bidang kita rasa macam tak ada peluang pekerjaan ke apa, sebenarnya pekerjaan tu kita boleh cipta. Dan yang penting kita buat yang terbaik lah untuk ilmu tu lah, kita polish dia punya ilmu, skill tu. Okay, dari boleh dulu Ratu, nanti kita boleh bincang balik semula jika perlukan yang lanjut. Dari Arif Aiman, pada pandangan saya macam mana dengan parents yang tetapkan haluan kerjaya. Yang ini pula, okey, sebagai anak, kita tak nak jadi anak derhaka kan. Tapi kita ada peluang, kita ada ruang untuk berbincang dengan mak ayah kita. Okey. Sebelum kita ambil apa-apa keputusan untuk hala tuju lepas SPM, rasanya cubalah sebaik mungkin untuk berbincang dengan mak ayah kita. Saya tak tahu mak ayah kamu macam, tapi saya rasa mak ayah akan lebih kurang umur sama dengan saya kan. Mungkin senior lebih sikit daripada saya sebab anak saya yang sulung pun muda daripada kamu sikit kan. Ya junior. Jadinya kalau macam ni bincang dengan keluarga, bincang dengan parents. Kamu dah pernah masuk maktab kan, dekat maktab pun dah macam-macam interview kamu lalui. Ni anggap macam sesi interview lah dengan parents kan. Sebab parents kadang-kadang macam, yelah parents ialah kita punya sponsor juga. Daripada dulu kita punya sponsor lah. Maksudnya macam mana kita nak convince kan kita punya sponsorship kita. Maksudnya siapa yang pharma kan, kita cakap sponsor the pharma, father and mother lah. Bukannya yang Malaysia punya yang agriculture macam tu kan. Yang itu kita kena bincang dengan mak ayah kita, highlight apa kelebihan kita lah. Maksudnya bincang dari hati ke hati, apa yang kita rasa dalam masa berapa tahun. Memang mak ayah nak yang terbaik untuk anak. Mak ayah memang dah nampak, rasanya benda ni macam tak ada peluang kot rasanya kan kalau mak ayah nampak kan. Kenapa nak ambil bidang yang ni, kenapa tak nak ambil yang ni. Yang ini memang sure-sure keluar-keluar je terus jadi ni kan. Tapi kadang-kadang sebab dalam masa 4-5 tahun akan datang, kamu yang akan belajar lah. Kamu yang akan hadapi benda tu. Ada input daripada pelajar saya, dia kata ada yang dia kesian juga tengok kawan-kawan ada yang dah tak boleh pergi dah, dia just go through je tapi dia tak boleh buat excellent lah. Yang penting sekarang ni macam sebelum ni kamu dah pernah dengar perkongsian daripada yang lain-lain kan. Macam yang saya tengah hari tu yang sport science lah kan, dia kata dalam apa-apa pun jaga pointer kan. Okay, jaga kita punya prestasi bukan setakat pointer lah, maksudnya ilmu yang kita dapat tu belajar sebaik mungkin sebab benda tu memang bila kalau nak kerja ke apa, orang akan tengok lah benda tu. Dan kalau kita setakat macam belajar, nak penuhi keperluan mak ayah, kadang-kadang okay, ada sebenarnya di UTM pun, ada yang dia medical doctor dia dah graduate doktor dan dia doktor pun. Lepas tu sekarang ni dia sambung master dalam otomotif di UTM. Sebab dia kata dulu nak jadi doktor tu, mak ayah dia jadi doktor dah. Dan sebenarnya dia nak jadi engineer. Jadinya sekarang ni dia ambil lah master untuk engineering tu. Okay, so sekarang ni itu salah satu contoh. So kalau boleh, cuba bincang awal dengan mak ayah untuk apa yang kita rasa kita boleh contribute pada society lah. Please convince your parents lah, macam itulah maksudnya kan. Okay? Tapi kalau katakan kita rasa kita boleh nak ikut mak ayah kita, sebab kita rasa kita pun tak kisah, kita tak ada apa-apa minat, kita tak ada apa-apa halangan pun, boleh je follow mak ayah kita cakap sebab rasa memang dah terbaik, dan follow. Tapi jangan cakap tu nanti sebagai itu adalah pilihan mak ayah lah. Sebenarnya itu adalah pilihan kita juga, sebab kita yang bersetuju nak ikut apa yang mak ayah kita cadangkan. Macam tadi kan, sebenarnya kita dah tally kan, kita dah match kan apa yang kita nak jadi tu dengan mak ayah kita nak tu kan. Tu baguslah, alhamdulillah. So maksudnya apa-apa pun sebenarnya kamu yang bertanggungjawab lah untuk nak decide. Kalau rasa memang tak boleh match sangat, memang bagai langit dan bumi antara mak ayah dan kita punya pilihan tu, amalkan itulah mesyuarah, maksudnya interview kan, macam kita berhadapan dengan kita punya sekolah, bincang dengan mak ayah. Kita cuba cari jalan tengah macam mana nak win-win situation. Okay? Tapi bila kamu dah buat pilihan yang memang betul-betul jauh daripada mak ayah punya tu, kamu kena buktikanlah, belajar betul-betul apa semua supaya nanti kerja pun buat kerja yang baik untuk nak cakap dengan mak ayah. Sebenarnya itu pilihan yang memang dulu mak ayah tak nampak dan kita minta maaf kita terpaksa buat yang itu. Tapi kalau katakanlah kita boleh buat kerjaya yang memang kita boleh pilih bidang yang memang selari dengan mak ayah kita nak, dan alhamdulillah, maksudnya benda tu. Tapi jangan cakap itu pilihan mak ayah lah, maksudnya itu still masih lagi pilihan kita yang bertanggungjawab. Okay? Dengan pilihan tu.
Okey, ada yang nak share, nak tanya berkenaan dengan beza diploma. Cikgu boleh lagi ke saya sambung sharing sikit? Bukan sharing, maksudnya discuss. Boleh. Okey. Okay, terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih banyak cikgu. Okey, untuk makluman, saya boleh share juga skrin di sini ke? Okey, saya share skrin lagi sikit ya. Okey, saya dari UTM. Okey, ni website UTM bagi siapa yang masuk, bagi siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang UTM. Di UTM sebenarnya, ini kampus induk kami cantik di Dua dan Tunggal lah. Saya di kampus industri, mechanical, kejuruteraan mekanik kampus industri. Di kampus lain lah, tak jauh sangat, Taman Tasik Utama dekat dengan Widen MITC, bagi siapa yang tahu Negeri Melaka. Top management. Okay, top management kami. Okay, ini NC kami. Top management kami sebenarnya kalau scroll down dekat situ, Dr. Nurul Fajr Abdul Manap, ini adalah senior saya di Taiping ya. Dia batch 90, saya 95, 96, dia 94, 95. So inilah ex-Maresmat, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar, Student Affairs. Kenapalah ada Pak Nil pula ni, okey tak apa. Lepas tu, UTM lagi, Deans. Boleh nampak slide dia, so boleh browse lah kalau siapa yang kalau minat engineering. Oh, macam bahasa. Tapi macam ni. Macam mana cikgu? Okey, boleh. Teruskan. Sorry, minta maaf. Okey. Tak apa. Okey. Alright. Lepas tu bila kamu browse pada dekan-dekan fakulti, Dr. Muhammad Fahmi Misko ni sekarang ni dekan fakulti kejuruteraan elektrikal. Beliau adalah junior saya, batch 96-97 di MRSM Taiping. Jadinya at least 2 top management kami from MRSM Taiping lah. Yang saya tahu sebab mereka senior dan junior saya. Mungkin ada batch-batch lain yang mungkin saya tak berapa perasan lah. Dr. Rustam Renjena sekarang ni dekan di fakulti saya. Yang mana anak beliau daripada MRSM Bentong pun masuk UTM lah kan. Dia ambil sebab dia dekan, beliau adalah dekan fakulti kejuruteraan mechanical, anak dia ambil electrical lah. So maksudnya anak dia di bawah Dr. Fahmi lah. Okey, yang itu berkenaan UTM. Kenapa saya nak sharekan tu sebab sebenarnya saya tanya juga Dr. Fahmi berkenaan input apa beza diploma dengan matrikulasi. Dr. Fahmi sebelum ni beliau adalah pengarah bahagian akademik bahagian perancangan akademik di UTM. Beliau memang mahir benda-benda tu. Mungkin satu hari nanti mungkin Maresmat boleh jemput beliau lah untuk share berkenaan tu. Jadinya apa yang saya boleh share di sini beza antara diploma dan matrikulasi. Hari tu Nur Aisyah ada tanya kan, Nur Aisyah ke? Oh ya, Aisyah tanya private bukan dalam ESPKG. Dia tanya macam mana kan antara diploma dan matrikulasi. Jadi apa yang saya dapat daripada Dr. Fahmi ialah dia kata kalau kita buat garisan kita bezakan antara diploma dan matrikulasi. Dia ada banyak. Saya dapat input daripada, ada student saya pun daripada ex-diploma UTM, dia terus ke degree dan alhamdulillah beliau dapat anugerah diraja jugalah masa degree. Ada beberapa lah pelajar yang daripada diploma UTM, beliau sambung ke degree dan dia boleh sustain tu, dia boleh dapat anugerah diraja lah. Anugerah diraja tu maksudnya pointer dia biasanya first class, lebih 3.7 dan dia aktif dalam co-curriculum sebagai MPP. MPP tu BWP, aktif dalam sukan kan macam tu So katakanlah yang ini ialah lepas SPM SPM untuk diploma route dia ada pro and cons ya. Okey, bagi siapa-siapa yang memang dah ada minat betul-betul macam hal itu perkongsian yang sains sukan kan, dia dah ada minat jadi dia ambil diploma dulu dekat saya kan, diploma sains sukan. Yang ni matrikulasi. Oh ya Allah, apa tu? Okey, sekejap. So diploma ni kebanyakannya bila kita dah mengkhusus kepada sesuatu bidang, dah ada minat dan kalau kita rasa kita nak study slow and steady. Maksudnya kita akan belajar benda tu dalam diploma dan sebahagian tu akan overlap dan kita akan belajar kembali sikit dalam degree lah. Kan? Diploma, contohnya kalau macam di UTM ataupun di universiti lain mungkin juga,
dia lebih kurang sama je dia punya period dia. Dalam 2 tahun setengah, 3 tahun ataupun 2 tahun setengah. Boleh browse benda tu dalam website 2 tahun setengah lah minimum dia the UTM. Sebab kenapa 2 tahun setengah? Sebab kita perlu memenuhi keperluan akreditasi daripada MQA, Malaysian Qualification Accreditation, kan? Okay, so dekat sini diploma minimum dia 2,5 tahun. Okay. Okay, kalau kita buat garis masa, katakanlah masa ni 6 tahun, 6 tahun. So kalau 2,5 tahun, ni katakanlah ni 3 tahun. Ni 3 tahun kan? 1, 2. So 2,5 mungkin di sini. Lepas 2,5 macam di UTM, kebanyakannya katakanlah diploma habis bulan 9 dan di UTM biasanya kalau diploma UTM kita akan ada internal selection untuk pergi ke degree dan degree dia akan terus masuk degree tahun 2. Dan dia akan masuk pada semester yang odd semester jugalah. Yang mana odd semester dia akan masuk, dia akan mula pada semester 2. Ada satu, biasanya kalau di UTM kami ada satu batch sendiri untuk diploma from UTM sendirilah kan. Okey, yang ini ialah apa tu nama tadi tu? Okey, tahun 2. Tahun 2 degree. Dan bila tahun 2, 2, 3, 4. Maksudnya di sini ada 3 tahun degree. Sebab dia masuk pada tahun 2 degree So yang ni setengah tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Contoh dekat sini. Oops. Matrikulasi. Biasanya kalau saya rasa saya yakinlah pelajar-pelajar PKP, pelajar cemerlang kan. Kalau kita rasa macam kita tak cemerlang pun sebenarnya ada kecemerlangan kita lah yang kita tak nampak tu yang orang dah select kita. Kalau tak kenapa orang select kita masuk MSM typing kan. Okay. Setahun. Untuk yang pelajar cemerlang, matrik ialah 1 tahun. 1 tahun. Lepas matrik kamu akan masuk, ni contohnya saya bagi kepada pengajian engineering lah Bagi yang bukan engineering macam hari tu kan, sports science ataupun accountant ke apa, wallahu alam, tapi dia akan lebih kurang sama juga dia punya duration ni lah kan. Okay? Contohnya macam di UTM kan benda IT dia lain sikit, dia 3 tahun setengah dan ada setengah tahun lagi tu dia practical. Okay? Tapi engineering kita akan ada 4 tahun. Maksudnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Okay. So dekat sini 4 tahun. Jauh sangatlah. 4 tahun degree. Jadinya jumlah dia dekat sini untuk diploma ialah 5.5 tahun. Untuk daripada laluan matrikulasi ialah 5 tahun. Okay. Jadi bergantung pada kamu. Ada orang yang dia nak habis cepat, mungkin dia dan dia tak nampak lagi lah hala tuju dia belum berapa betul-betul confirm dia nak ambil kejuruteraan apa. Macam saya tadi kan, saya ambil A-level sebab saya pun memang tak confirm sangat lagi nak ambil mechanical ke industri kan. Yang penting saya nak apply matematik, apply fizik yang saya boleh nampak. Macam itulah. Jadi yang ini mungkin dia ambil matrikulasi dan matrikulasi kan setahun. Matrikulasi dia ada 4 subjek kan. Dia fizik, kimia, bio ke ataupun prinsip account ataupun IT dia macam tu. Dan lepas matrikulasi yang ni dan juga Dr. Fahmi kata bandingkan dari segi proses. Sini adalah melalui UPU dan lepas matrikulasi dia kena skor lah. Matrikulasi dia kena skor matrikulasi sebab matrikulasi dia macam SPM juga. Kena bersaing. Result tu akan digunakan lagi untuk mohon UPU degree. Okay. Untuk diploma, siapa yang dah ada mengkonfirm dalam bidang apa-apa, contohnya kalau kejuruteraan pun dah confirm, kejuruteraan mechanical, kejuruteraan otomotif, kejuruteraan elektrik, kejuruteraan komputer kan. So ini melalui UPU. Yang sini kebanyakan universiti lepas daripada dia punya diploma tu,
dia akan ada okay, kita kena masuk still lagi apply UPU, tapi ini sebagai syarat saja. Sebenarnya setiap universiti tu dia ada internal selection dia, pemilihan dalaman. Okey? Dia akan pilih pelajar dia sendiri. Jadinya daripada segi pemilihan untuk diploma pergi ke degree dia lebih mudah lah. Okay? Maksudnya diploma memang perlu sekolah kan. Diploma ni belajar dia macam dah dekat universiti persekitaran universiti, belajar subjek-subjek universiti. Matrikulasi dia belajar subjek umum lah balik semula, maksudnya macam STP. Macam SPM ni dia advance sikit dari SPM, macam A-level juga. Subjek umum belum mengkhusus lagi, adalah basic Macam kalau diploma dia terus kepada subjek apa yang kamu nak ambil tu. Okay? Memang dah confirm dia belajar. Sebab tu ada yang perkongsian daripada pelajar saya yang dapat anugerah diraja tu, beliau daripada diploma UTM. Dia kata, tapi ada juga setengah kawan yang dia kata dia nampak macam yang tak boleh nak kekalkan momentum tu sebab lama sangat belajar. 5.5 tahun di universiti yang sama. Yang ni kan matrikulasi kan setahun ni dekat tempat lain dulu kan, dia macam sekolah, persekitaran sekolah. Lepas tu baru masuk universiti kan. Diploma, sini persekitaran universiti dan sini juga persekitaran universiti. Maksudnya ada student yang dia dah agak bosan mungkin, so momentum dia tak dapat nak kekalkan lah dekat sini. Mungkin dia pasrah, dia tak dapat nak perform lah. Tapi macam student saya tu saya nampak, dia perform sampai ke habis. Dia sekarang dah bekerja lah di Sony perform sampai habis, saya rasa sebab beliau amalkan yang macam tadi lah, seimbangkan. Kita ada banyak kan seimbangkan di maktab dengan co-curriculum. Sebab pelajar saya tu dia merupakan MPP, dia aktif dalam wakil-wakil universiti juga gitu-gini. Jadinya benda-benda tu membuatkan dia tak bosan dan juga dia boleh belajar tu kekalkan momentum dan grade dengan pointer lebih 3.8 lah kat universiti. Keluar-keluar terus kerja lah kan. Okay? Yang ini, yang ni macam laluan biasa lah. Maksudnya kalau pelajar cemerlang tu 1 tahun dan lepas tu 4 tahun, kekalkan momentum lah 4 tahun Saya rasa clear kot yang tu So maksudnya macam tadi tu, ada juga input yang cakap kalau kita tak berapa tahu lagi nak pilih apa, mungkin matrikulasi lebih bagus. Dan kalau kita nak habis lebih cepat, mungkin matrikulasi lebih bagus lah. Diploma pula pada siapa yang dia rasa dia nak belajar slow and steady dan terus pada universiti dan dia nak kurangkan hassle waktu diploma waktu dia nak masuk ke degree, mungkin diploma adalah selection yang baik. Jadinya bergantung pada kamu nak pilih macam mana. Okey? Sama ada melalui diploma ataupun melalui matrikulasi. Apa-apa pun insya-Allah kamu akan sampai ke degree lah. Sekarang ni memang semua ke degree lah kan. Kita tak ada target untuk sampai sini je kan. Tadi ada soalan kot Okey, sekejap. Saya rasa saya kena keluar daripada sharing ni baru saya akan nampak tu. Sekejap saya stop share. Okey. Okey, cikgu. Saya rasa yang itulah 5 minit lagi. Saya rasa okey dah. Saya rasa itu je lah yang perkongsian daripada saya kalau ada apa-apa lagi nak tanya lah. Daripada belajar. Okey cikgu, terima kasih banyak cikgu. Okey, ada soalan apa student? Tak ada dah kan? Ada tak soalan lagi? Okey. So doktor saya rasa banyak doktor kongsi pengalaman dan tips-tips untuk buat pilihan pengajian kan? Okay, harapnya lepas ni pelajar boleh buat pilihan pengajian lah. InsyaAllah dengan bantuan cikgu lagi banyaklah pelajar dapat buat pilihan sebenarnya. Yang saya bagi ni sikit sajalah. Okey. Boleh pelajar dapat macam mana dia boleh buat pertimbangan untuk dibuat pemilihan pengajian. Untuk makluman doktor juga sebenarnya UPU ni pelajar akan isi sekejap lagi tapi dia akan isi untuk pemilihan pengajian dia akan buat pada selepas dia habis SPM nanti. So kita harap pelajar sebenarnya ada masa lagi untuk berfikir panjang dia nak ambil apa. InsyaAllah. Betul tak doktor? Betul. Dan dia kena sentiasa bermilih lah. Macam tadi kan lepas yang ni pun bukan setakat ni je. Kan sepanjang-panjang tu dia pilih. Betul tak cikgu? Panjang masa dia kena pilih kan? Ya betul tu cikgu. Terima kasih banyak cikgu.